A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kuliah ta'amir kita untuk surah As-Samadiyah, iaitulah kitab mustikah hadis yang berkaitan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan faedahnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahawasanya bila mana kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kita mestilah kecintaan itu mestilah kita terjemahkan dari segi apa? Dari segi gerak-geri kita, dari segi tingkah laku, dan kita mengikuti apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang tidak disukainya. Apakah arti makna berselawat itu? Berselawat itu iaitulah makna berselawat, kata ulama bahawasanya makna berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah berdoa, memohon supaya Allah Taala melimpahkan rahmat, supaya Allah Taala menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, bila mana kita ingin kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita banyak berselawat, hendaklah kita banyak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dipanggil apa? Contoh, qudwah, yang dipanggil sebagai murabbi. Allah Taala menyatakan bahawasanya dalam Al-Quranul Karim, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Jumu'ah ayat 2, iaitulah yang menyatakan dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka dari i'tiqad yang sesat, serta mengajarkan mereka kitab Allah, yakni Al-Quran, dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum-hukum syarak. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala utuskan sebagai cahaya, sebagai nur kepada umat ini. Sebab itu di antara bila mana kita cinta kepada Allah, hendaklah katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku, nescaya ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebablah bila mana kita cinta kepada Allah Ta'ala, maka hendaklah kita mengikuti apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Nabi sahaja yang tahu akan bagaimana cara untuk kita berjaya di dunia ini mengikut garis panduan yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah destinasi dunia ini hanya dapat dituju oleh orang yang mengetahuinya. Jadi siapakah yang mengetahui tujuan Allah Ta'ala jadikan dunia ini? Iaitulah destinasi dunia ini hanya dapat dituju oleh orang yang mengetahuinya. Jalan selamat menuju ke akhirat yang tidak dapat dilihat dengan mata, hanya mampu dilalui oleh mereka yang mendapat panduan berasaskan peta yang ditunjuk dan dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Allah Ta'ala pilih bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tahu dah jalan, petunjuk, peta. Jika sekiranya kita nak sampai ke destinasi itu, kita mestilah ikut jalan ini.
Kalau kita nak pergi ke Kedah, kita ada locationnya. Jadi location itu adalah jalan. Maka Nabi SAW beritahu bahawasanya inilah jalan untuk kamu menuju ke hari akhirat Allah. Destinasi yang sebenarnya bagi hamba Allah iaitulah jalan menuju ke hari akhirat Allah. Hanya Nabi SAW sahaja yang mengetahui rupa bentuk jalan untuk menuju ke hari akhirat Allah. Kerana apa? Kerana Nabi ini Allah Ta'ala wahyukan kepadanya Al-Quranul Karim. Jika seseorang mengikut selain daripada jalan selain daripada yang dilalui oleh Nabi SAW, pasti mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW di hari akhirat kelak, disebabkan destinasi terakhirnya berbeza. Sebab itulah kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana apa? Banyak kelebihan-kelebihan, faedah-faedah bila mana kita berselawat kepada Nabi SAW. Allah Ta'ala nyatakan bahawasanya, jelasnya sesiapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, iaitulah yang pertamanya berganda-ganda rahmat Allah, yang dilempahkan Allah kepadanya. Dan sememang maklum bahawa rahmat Allah adalah suatu perkara yang sangat-sangat dikhendaki dan yang sungguh-sungguh dipohon oleh tiap-tiap orang mukmin. Kerana sebarang nikmat, ilmu pengetahuan, anak pinak, harta benda, pengaruh dan kebesaran, kalau tidak disertai oleh rahmat Allah, akan menjadi nikmah, akan menjadi apa? Bala bencana. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh kita bergembira dengan rahmat kasih sayangnya sahaja Allah. Sebab itulah bila mana kita ingin mendapat rahmat Allah, mestilah kita kasih kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW. Sebab itulah. Dan yang seterusnya, faedah berselawat itu, keutamaan beroleh syafaat yang khas dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dan seterusnya, faedah bila mana kita banyak berselawat, doa selawat malaikat yang sentiasa berselawat kepadanya selama ia berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Dan yang seterusnya, faedah kita berselawat, jaminan terpeliharanya dan terselamatnya daripada segala apa yang mendukacitakannya dan yang membimbangkannya dari perkara-perkara dunia dan akhirat. Dan yang seterusnya, faedah berselawat itu habuan yang menyelamatkan dia daripada ditimpa keburukan yang menimpa orang-orang yang tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Sebab itulah bila mana kita berselawat, Allah Ta'ala akan bagi, iaitulah rahmat Allah. Sebagaimana daripada Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha ashrah. Iaitulah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, nescaya Allah limpahkan 10 rahmat kepadanya dengan sebab sekali selawat itu. Allahu Akbar. Bila mana kita sekali selawat, Allah SWT limpahkan 10 rahmat Allah kepada kita. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, adalah sama-sama kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi selawat syifa ataupun selawat Ibrahimiyah, selawat yang mana yang boleh menjadikan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamah ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilah. Ya Allah, limpahkanlah selawat
dengan selawat yang menyeluruh, dan kurniakanlah salam dengan salam yang sempurna ala Sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dapat merungkai segala ikatan, melepaskan segala kesukaran, melunaskan segala hajat, tercapai segala perkara yang diingini, dan kematian yang baik. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Serta diturunkan hujan yang menjadi rahmat disebabkan wajahnya yang mulia. Begitu juga selawat dan salam ini diberikan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, dalam setiap kedipan mata dan nafas, dengan setiap bilangan yang diketahui olehmu. Allah. Sebab itulah banyakkan kita berselawat. Bila mana kita duduk seorang-seorang, kita banyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita banyak, orang kata apa tu, bila mana kita dalam keadaan resah dan sebagainya, banyak kita menyebut nama, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, didiklah anak kita, didiklah keluarga kita cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu iaitulah perjalanan atau amalan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila mana kita ajar anak kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu sunnah mana kita akan cinta kepada Rasulullah. Sebab itulah lebih-lebih lagi anak-anak perempuan kita didik dengan menutup aurat, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sunnah, iaitulah Allah Ta'ala beritahu bahawasanya, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin hendaklah menghulurkan tudungnya, jilbabnya, yakni tudungnya, ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, kerana itu mereka tidak diganggu. Sebab itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan sekarang ini, iaitulah menutup aurat anak-anak perempuan. Allah. Sebab tu risau bagaimana budaya-budaya barat telah masuk ke rumah kita, telah masuk kepada anak-anak remaja-remaja kita untuk meruntuhkan moral, akhlak di kalangan apa? Di kalangan remaja-remaja Islam, wanita Islam yang terpesona dengan budaya-budaya barat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh supaya didiklah isteri dan anak perempuanmu menutup aurat. Berarti telah menghidupkan sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab biarlah kita menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian hari. Didik anak-anak kita untuk menutup aurat. Semoga mereka tergolong ke dalam kategori khalifah yang mendapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar mereka dikurnia rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, adalah sama-sama kita banyak menghidupkan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama kita tutup dengan kita menyebut, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebut nama, iaitulah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. Wallahu a'lam. Sekian, mudah-mudahan selamat kita menyambut bulan Ramadan, selamat kita berusaha untuk sampai. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna, ya Allah, sampaikanlah aku Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam, bulan Ramadan, insya-Allah. Sekian untuk surah As-Samadiyah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.